PAS gesa ambil tindakan terhadap ngeh berkaitan isu 3R. PAS menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen beruas kerana mengeluarkan kenyataan berkaitan isu 3R. Ini susulan cadangan pemimpin DAP itu agar orang bukan Islam menganggotai jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk mengubal undang-undang Islam. Ini maksud saya. This is what I mean. Kita jadi, tak kisahlah, tak kisah parti mana, PAS ke, geng-geng PKR ke, PH ke, sama je. Bila ada orang bercakap tentang isu agama, kita gunakan undang-undang, make sure ambil tindakan. Ya, mana yang melampau dalam agama, tu memang kita kena ambil tindakan undang-undang lah. Menghina agama, contohnya menggunakan bahasa-bahasa kesat, tu memang kena ambil tindakan. Tetapi perkara-perkara yang melibatkan perbahasan dan perdebatan dan perbincangan, di sini nanti kita dah tutup pintu untuk kita nak menerangkan agama ini kepada orang lain. Kita gunakan undang-undang untuk menutup agama ini dengan orang lain. Dan akhirnya apa yang akan jadi pada kita? Semua agama, termasuk Islam, bukan Islam sebenarnya, kita akan jadi agama dan bangsa yang berprasangka. Kita tak harmoni, tuan-tuan. Macam mana kita tak berprasangka kepada agama lain kalau kita tak faham agama dia? Sama juga macam mana orang lain tak berprasangka dengan kita kalau dia pun tak faham agama kita. Bila kita cuba memahamkan orang dan memahami agama orang lain dan budaya orang lain, bukan kita nak suruh dia convert atau kita akan convert pada agama dia, bukan. Saya kaji dan tahu agama Kristian. Saya tahu agama Yahudi, saya tahu agama Hindu. Saya belajar tentang Buddha, Taoism, saya belajar tentang Confucianism. Saya belajar tentang agama sebab saya tertarik untuk mengkaji dengan pelbagai agama. Tujuan saya mengkaji ni bukan saya nak lawan agama tu, nak berdebat ni, bukan. Supaya saya memahami daripada sudut pandang mereka. Oh, mereka begini. Kenapa kuil itu dibina? Ini sebab dia. Kenapa kuil Sami memilih tempat tersebut? Supaya nanti kalau kita berinteraksi dengan mereka dan mereka tak nak pindah contohnya, kita faham kenapa. Supaya kita boleh turun berinteraksi, berbincang, cari jalan penyelesaian. Kalau isu dia, kalau kita tak faham, dia tak faham, itu yang jadi ketegangan kaum. Itu yang jadi ketegangan agama. Masing-masing tak faham. Kita pula bertanya, kita pula nak, dia kata takkan kau tak faham agama Islam? Tak, dia tak faham. Nama juga takkan kita tak faham agama Kristian? Kita pun tak faham. Kita tak faham agama Kristian ni banyak denominasi. Dia ada banyak gereja. Dia ada banyak pegangan. Sama juga dia orang tak faham kita ni banyak mazhab. Kita ada banyak pegangan. Kita ada dua pandangan berbeza di antara salaf, di antara Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Mereka takkan faham benda ini. Mereka itu juga takkan faham tentang isu undang-undang Islam kalau kita tak cuba fahamkan kepada mereka. Jangan kata orang bukan Islam, orang Islam sendiri pun tak faham undang-undang Islam. Kalau saya tanya tuan-tuan, 3 asas jenayah Islam. Di dalam jenayah Islam ada 3 asas. Tuan-tuan ingat tak apa? Tuan-tuan ingat tak? Saya rasa majoriti tak ingat. Kita ada hudud, kita ada qisas, kita ada satu lagi, takzir. So ini 3 elemen penting. 3 elemen penting dalam jenayah Islam. Itu baru jenayah Islam. Kita belum cerita bab-bab lain, pewarisan, kita ada bab muamalah, kita ada bab munakahat, pernikahan. Dia ada banyak elemen lain yang majoriti kita pun kita tak tahu. Tapi tak apalah, benda tak perlu kita tahu semua. Tetapi sekurang-kurangnya asas tu kita bagi tahu. Boundaries kita kat mana. Bagi saya lebih mudah sebenarnya kalau kita didik orang bukan Islam dan kita sebagai orang Islam dididik tentang ajaran agama lain supaya kita faham. Saya orang Sarawak, tuan-tuan. Saya orang Sarawak. Masa form 1, saya baca Al-Quran, sebelah saya baca Bible. Saya ingat lagi nama dia Andrew Jika. Andrew pula. Yalah Andrew lah. Dia sekarang kapten bawa kapal kereta tank. Frankie. Andrew pula. Frankie. Kapten Frankie dia sekarang. Nama dia Frankie. Dia bawa kereta tank dekat Melaka kot. Saya tak tahu. Dia kapten lah sekarang. Dia duduk sebelah saya. Duduk asrama. Dia baca Bible. Saya baca Al-Quran. Saya tengok Bible dia. Oh macam ni saya baca. Saya tengok dalam bahasa, masa tu bahasa Melayu kot. Saya tak ingat. Tuan-tuan, Islam lagi saya ni. Tapi bila interaksi macam tu,
di Semenanjung lah terutamanya. Tak ada. Itu yang jadi isu tu. Bukan saya nak suruh tuan-tuan baca Bible, tak. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan faham posisi mereka. Dan penting sekali, mereka faham posisi kita. Make yourself understood and try to understand. Pastikan mereka memahami kita dan kita memahami mereka juga. Sebab itu saya setuju dengan kenyataan ini daripada Dr. Satya Prakash ni. JK Harmoni, Jawatankuasa Harmoni perlu kerap mesyuarat bincang isu antara agama. Timbalan Setiausaha Anggung PKR, Dr. Satya Prakash Nadarajan mencadangkan Jawatankuasa Keharmonian penganut agama mengadakan mesyuarat lebih kerap. Katanya buat masa ini jawatankuasa itu tidak begitu aktif dan perlu diperkasakan sehingga menjadi badan penting bagi membincangkan isu-isu berkaitan antara agama. Saya faham, ia satu isu yang kompleks dan sensitif. Setiap agama memiliki pandangan berbeza dalam isu-isu melibatkan agama masing-masing. Tetapi dengan memberi Jawatankuasa Harmoni peranan utama dalam isu seperti ini, saya harap kebimbangan umat Islam, semua rakyat Malaysia diambil kira tanpa mengira kepercayaan mereka, katanya kepada Malaysia Kini. Baik, saya ceritalah. Kenapa masalah JK Jawatankuasa Keharmonian ini ataupun perbincangan di antara agama ini menjadi masalah, menjadi satu benda yang tak berjaya, tuan-tuan. Dia yang pertama ialah apabila ada pihak mengatakan tak perlu mengadakan sebab ini agenda liberal, nak menyamakan pluralisme, nak menyamakan sebuah agama. Itu satu grup. Bagi saya grup bangang macam ni memang kita wajar campak je ke laut. Sebab dia orang sendiri pun tak faham agama lain dan tak cuba memahamkan orang dengan agama Islam, and yet dia suruh orang bukan Islam faham agama Islam. Apa dia ingat tiba-tiba boleh muncul macam tu dalam otak, dalam pemikiran? Tak ada. Yang kedua, isunya adalah apabila masing-masing cuba nak convert each other. Kita nak kena terang agama Islam ni supaya mereka masuk Islam. Kita kena terangkan agama Kristen supaya mereka masuk Kristen. Itu jadi isu. Tak, tuan-tuan, Islam ni adalah lebih baik kita menerangkan agama dan keindahan agama kita. Dan kedua, ketiga, satu lagi grup yang duk attack agama lain. Ini saya tak berkenan juga. Kita duk attack, agama kau tak betul, agama kau tak betul, agama aku saja yang betul. Ini jadi isu. Jadi kau kata agama Islam ni tak betul? Bukan. Jangan kata apa yang aku tak kata. Tuan-tuan, kita ceritakanlah keindahan agama kita. Dia ceritakanlah keindahan agama dia. Nak pilih tak pilih itu cerita pilihan masing-masing. Yang utama sebenarnya bila kita dengar, kita faham, ini kedudukan dia. Ini pandangan mereka. Ini posisi mereka. Kristian di Sarawak begini. Pecahnya sebegini. Grupnya sebegini. Di Sabah sebegini. Di Semenanjung sebegini. Di kalangan orang Cina sebegini. Di kalangan orang Ulu sebegini. Di kalangan orang Kadazan sebegini. Bagi Islam, kita kena faham sebegini. Islam melihat sebegini. Di kalangan Salafi sebegini. Di kalangan bukan Salafi sebegini. Ada pandangan di antara Salafi dan juga bukan Salafi. Di antara Asy'ariyah, Maturidiyah, di antara Salafiyah, ada pandangan yang berbeza-beza. Jadi benda sebegini yang sebenarnya orang Islam sendiri tak faham. Ada ada. Kalau kita sendiri pun keliru, habis tu kau ingat orang bukan Islam akan faham? Tak payahlah kita ceritakan yang kompleks-kompleks. Kita ceritakan yang asas. Dia orang dah duduk puluhan tahun dalam negara kita, lahirkan negara kita. Takkan dia tak faham agama Islam? Engkau sendiri pun tak faham agama Islam macam mana? Kau nak harapkan dia orang tak belajar agama Islam tu faham? Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah saja. Itu saya bagi contoh pasal pegang anjing haram. Saya tanya, apa hukum pegang anjing? Majoriti orang yang saya tanya, dia kata, tengoklah basah ke tak basah. Dia kata kalau basah haram lah. Kalau tak basah, kalau kering, kering tak haram. Tuan-tuan, mana datang basah haram tak basah tu, kering tu tak haram. Tuan-tuan buka balik buku fiqah. Kalau basah kena sertu. Kalau kering tak payah sertu menurut mazhab Syafi'i. Tak ada mazhab Syafi'i sebut haram. Dia kata sertu. Kalau bahasa yang orang tak betulnya sama. Tapi sama tu sebenarnya bukan perkataan itu, sertu. Sertu adalah bahasa yang betul, perkataan yang betul. You see bagaimana benda asas macam tu pun kita salah.
Pegang anjing tak haram, tuan-tuan. Cuma kena sertu. Tak ada, kau silap pegang anjing. Exactly my point. Dalam buku fiqh membincangkan basah tak basah itu untuk sertu, bukan untuk halal atau haram. Halal atau haram itu untuk isu lain. Itu ada pandangan, ada cerita lain. Itu hukum lain. Di sini saja pun kita keliru. Itu orang Islam keliru. Bayangkan orang bukan Islam. Kan? Best. Saya saja bawa isu ni panjang, tuan-tuan.